Tapi mungkin saya akan stop awal dan masa tu you boleh guna untuk yang berkaitan khusus ni lah. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Nama saya Dr. Zu. Saya pun tak kenal student saya. Saya pun dah rasa macam dah tak best dah online ni. Rasa nak jumpa face to face lah. Nak jadi normal. Sebab semua benda online kan. Okey, insyaAllah kita akan cuba selesaikan doa banyak-banyak. Kita dapat selesaikan semester untuk kursus ACB 30430. 30430 Financial Markets and Institutions. Yang dalam ni BAC 6. Saya tak sure BAC 4 ada ke tak yang dapat exemption tu. Yang penting you kena maklum pada KPP lah, KPP perakaunan. Ini Doktor? Ya. Memang kelas rep BSc 4 dia bagi tahu saya yang memang diorang semua tak lepas untuk join FMI. So kiranya kelas kita hanya BSc 6 lah. Jadi kiranya doktor nak split into 2 ataupun nak fix je pada hari Selasa saja. Saya rasa pada hari Selasa lah kalau semua boleh hadir pada hari Selasa. Hari Selasa kita kira pukul 8 hingga pukul 11. Tapi kelas online akan mula pada 8.30. Pukul 8 hingga 8.30 tu you boleh browse through the slides to be discussed in the class. Semua boleh hadir ya. Kecuali ada perkara-perkara lah. Sebab yang ini memang you block untuk my class. Okey, dan saya mohon juga sebab kelas ni jadi ramai lah. Apa-apa boleh maklum ke saya. Sekiranya you boleh PM dekat WhatsApp. Kadang sebab Telegram ni biasanya saya memang allocate untuk group-group lah. Ada banyak group. Group anak-anak saya. Lepas tu group apa-apa lagi lah. Kelas mengaji ke. Kadang saya tak ni lah. Jadi kalau yang urgent you boleh call ataupun you boleh PM melalui WhatsApp. Ya, kalau saya tak reply boleh PM lagi. Especially kalau benda tu dah macam ke bawah ke, saya tak ni. InsyaAllah saya akan apply. Kalau kadang malam saya tu free, insyaAllah saya apply. Jadi untuk khusus ni, saya akan share dulu yang paling utama ialah okey, saya akan untuk minggu ni you buat split into groups lah. Ni untuk assignment and presentation. One of the assessment yang you will be assessed adalah group markah kumpulan. Jadi group tu dalam dia punya members antara 5 hingga 7 orang. Sekiranya ada yang nak buat 3 ataupun 8 atau 9 kena dapatkan approval saya lah sebab saya nak tahu sebab dia. Okey. Dan list group tu mungkin Barokah, saya nak panggil apa ya, Barokah ke? Dan mungkin ada seorang lagi lah kelas rep. Wakil laki ke perempuan atau dua-dua perempuan tak apa. Tak ada gaji ya. InsyaAllah dapat boleh claim dekat nantilah. Hereafter nanti boleh claim dengan boleh claim insyaAllah dapat ni. Moga Allah mudahkan urusan lah yang banyak bantu saya. Nanti you buat list dalam Word, buat proper. Lepas tu dia ada ketua, setiap kumpulan tu ada ketua, leader. Lepas tu you boleh post dekat saya. Kalau tak sempat this week, next week pun boleh. Tapi sebelum hari Selasa pagi. Hanya hari Senin lah paling lewat. Hari Senin. Kalau boleh hari Senin pagi. Sebab saya nak check jugalah. Kalau hari Senin malam memang saya tak sempat lah check. Kalau boleh by hari Senin pagi, insyaAllah saya sempat lagi check. Paling lewat lah untuk group list. Make sure semua orang ada group. Saya tak nak tugas individu. Okey. Kalau apa-apa boleh tanya. Kemudian kumpulan.
Untuk attendance saya dah set yang tadi tu dia ada sebab saya kena klik kat bawah sebab kena ubah dia ada kat bawah sikit. Yang lain saya dah set pukul 8 lah, yang minggu kedua tertinggal. You boleh klik lah kalau kelas start pukul 8.30 pun pukul 8 you dah boleh klik dekat e-clip. Kalau in case ada student yang tak dapat klik masalah internet, maklum ke saya lah. You boleh message ke saya bagi tahu nama, nombor matrik. Alright. Attendance ni penting untuk rekod saya, memang kena ada. Ni nanti dia akan ada audit apalah kelas tu kan. Kalau kelas fizikal dia ada hard copy. You sign dekat tu. Untuk secara umum apa lagi ya? Tak ada kan? Okey, saya akan share yang ini. Kita punya kursus DCI, Detail Course Information. Dan you pun dah dapat kopi dia. Dan yang utama ialah dari segi coverage untuk syllabus, kita ada 7 topics. Saya agak mengah, saya kadang, okay. Yang pertama, dan ada setengah topik tu mungkin ada 2 chapter slides lah. Dan saya dah post actually dalam folder, tapi before class pun saya akan repost balik lah, saya akan blast balik dekat group Telegram. Okey, yang ini kita akan cover lah, maksudnya financial markets, komponen apa komponen dalam pasaran tu, pasar apa, jenis-jenis pasar lah. Kita ada equity, kita ada debt and mortgage markets, derivative, forex, dan juga depository institution lah, dan juga non-depository. Non-depository ataupun actually a bank ialah part of depository. Depository ni dia ambil PT orang. Dia ambil secara orang cakap teranu lah, layman punya. Dan subjek ni bagi saya antara subjek finance dan untuk particularly untuk student accounting agak okey lah. Tak berat sangat tapi you kena fokus dan you faham. Hopefully you boleh score lah subjek ni. Make sure you fulfill all the assessment. Kat sini syllabus dan di sebelah kanan dia ada CLO dia lah. Assessment untuk you ni, dan kita ada ini portion dia untuk test 1 and saya akan bagi test 1 and test 2, tak ada mid test, akan ada 2 test 1 and test 2 dan juga 2 quizzes. Komponen ni dia merangkumi 30%. Spesifik dia untuk test 1 10%, quiz 5%, akan ada 2 quiz. Test 1 and quizzes saya akan buat secara MCQ. And test 2 MCQ ada, tapi most probably saya akan buat saya MCQ, tapi soalan dia lebih banyak, chapters dia lebih banyak dan lebih susah lah, 15%. Ada apa-apa soalan? Yang ini saya record dah, dari tadi saya dah record. Nanti you boleh tengok balik lah untuk those yang tertinggal ke, terlelap ke. Okey. Saya pernah terlelap. Hari tu saya makan ubat yang kuat, ubat sesama, demam, batuk, ubat asma. Lepas tu tengah meeting orang panggil Dr. Zul. Terus terlelap. Tak dengar. Tengah meeting masa tengah positif kan. Saya tak boleh lah. Dia memang triple impact. Dan saya nak kelas ni fun lah. Sebab saya rasa saya bukan seorang yang jenis rigid pun sebenarnya. Kita santai dan you will learn something lah. Okay. Sebab tak nampak muka ni jadi macam tak best kan. Agaknya kita jumpa selisih baru pun tak kenal kan. Jumpa kat traffic light ke, nanti dekat makcik. Saya pernah pergi kedai student tau. Student saya last semester. Nasib baiklah dia panggil kakak. Tapi panggil makcik pun, aunty pun okey lah. Aunty ya, dia jual. Saya kenal. He was my student. Tapi dia tak kenal saya. Mungkin pakai mask atau sebab online. Tapi saya memang, especially kalau student yang lambat hantar assignment, saya akan ingat nama. Sebab saya ingat dia lambat hantar assignment final tu. Adalah. Sebab dia bekerja ke apa kan. Baru saya pergi
Saya jumpa mana entah. Tapi saya ingat dia. Lelaki. BAC lah. Ke dah BAC masih ajar tu BAC 6 juga. Dah grad lah kot kan. Okey. Yang keduanya ialah kalau tu you respon lah sikit. Kalau tak saya rasa macam saya bercakap seorang-seorang. Okey. Yang keduanya ialah group assignment. Group assignment and presentation. GAP. GAP ni assignment and presentation ni 30%. Nanti kita tengok macam mana lah. Maksudnya you akan ada assignment dan presentation dan termasuk juga feedback yang you kena respon dekat klip yang soalan santai-santai tapi boleh jawab dalam bentuk kumpulan lah. Maknanya bila seorang jawab, dia akan tulis wakil kumpulan mana. Jadi dekat list tu, make sure you ingat a number of groups tu. You kumpulan 1 ke 2, 3. Ketua dia siapa? Saya akan cari ketua. Ingat number group. Make sure nanti bila you submit, dia ada kumpulan group 1. Members dia apa, you letaklah nombor matrik, jangan tinggal lah. Members tu jangan tertinggal dengan list yang you submit yang dah finalize dekat saya. Dan presentation ni saya akan untuk subjek ni saya tak ada buat secara live. Jadi you boleh buat buat secara video presentation. Maknanya you kena submit video lah. Nanti detail dia berapa minit dia punya format saya akan bagi kemudian. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ini penting ya. Sekurangnya ada ahli kumpulan yang mendengar lah. Dan kalau tak boleh ni, boleh tanya sekarang sebab saya tak akan ulang lagi dah. GAP ni merangkumi you kena submit mungkin dalam bentuk slide atau adalah saya akan buat lah. Kadang saya malas nak baca banyak, mungkin you kena submit dalam bentuk slide lah, soft copy, PowerPoint ke ataupun report yang ada, saya akan bagi detail dan juga presentation. Presentation ni dalam bentuk video dan kemudian group ni termasuk juga respon feedback. Mungkin ada dalam 3-4 lah. Nanti saya akan select yang mana. Saya akan maklum yang mana group kena respon dekat klik soalan-soalan santai. Sebab saya akan tick lah. Jadi bila you kena maklum you group mana. Katakan dalam group tu seorang je akan wakil. Katakan saya akan ada bagi 3 atau 4 feedback, forum ke apa. You kena maklum you daripada group 3 katakan. Katakan kita ada lebih daripada 15 kot. Lebih daripada ni lah. So you kata you group yang ke-12. Nama group ke-12 lah. Kalau lebih baik you boleh tulis juga ni members lah. Soalan simple-simple lah lepas kelas saya akan tu. Okey, dan ini you tengok setiap assessment dia ada CLO1, silap lah yang ini. Sebenarnya yang ini CLO3 CL2 ialah final. Untuk CLO3 ni maknanya you boleh refer dekat topik. Ada 2 topik iaitu bank operation dengan 6 bank operation. Yang ini kita cover untuk assignment dan presentation. Topik yang CL2 ialah topik yang akan cover dekat final. CLO1 ialah test 1 dan juga test 2 dan juga quizzes. Boleh ya? Dan saya ada juga letak dekat slide sebenarnya untuk saya punya reference. Nanti maknanya you dah tahu topik-topik yang akan to be tested, to be accessed, dia punya grouping. Maknanya tak banyak lah pun sebenarnya. Yang dah masuk test, tak ada pun dah masuk final. Ataupun dah masuk quiz. Itulah. Quiz kadang masuk test balik pun boleh lah. Okey. Dah jelas? Dan dari segi buku rujukan, saya stop sharing ya. Dari segi buku rujukan, nampak? Buku rujukan ni saya dah dah class rep dah tunjuk gambar iaitu Jeff Madura, Financial Markets and Institution lah. Yang ini, you boleh ada link untuk beli. Yang ini you punya main text ataupun main reference lah. Dan saya memang akan bagi slide
Yang tu saya bagi yang ini, saya based on ni. Dan topik dia banyak kalau ikut chapter ni, tapi saya akan pilih ikut yang kita cover untuk khusus ni, ikut DCI. Apa-apa you tak jelas Dr. Zu, you tak puas, you boleh tapi dengan cara yang berakhlak lah. Kalau you nak marah kat saya pun kan, you tak puas hati ke apa, you nak bagi cadangan. I memang sangat suka. It is very good to agree to disagree ataupun you boleh bagi inputs, bagi apa. Saya memang dibesarkan dalam environment begitu dan saya memang suka. Tapi you boleh argue things, you boleh tanya soalan. Kalau you go to boarding school kan, dulu kan, zaman dulu-dulu. Okey, yang ini buku yang kedua. Saya pun guna buku ni. Dan ada slide especially untuk topik 1 ada iaitu Mishking lah. Tapi yang ni kalau you tak nak beli pun tak apa. Dan buku Mentex ni boleh beli. Siapa yang nak beli, nak share. Tapi it is not compulsory. You boleh beli dekat link lah. Okay, mungkin you rasa baca slide memang tak cukup lah pun. Jadi you nak detail, you boleh especially untuk tugasan ada apa. You boleh share ke ataupun you boleh beli sendiri. Senior mungkin ada lah. Ada senior yang ada. Okey. Ada apa-apa lagi soalan sebelum saya share untuk topik 1? Ini berkenaan dengan overall berkaitan khusus ni. Nak tanya apa? Tak ada doktor rasanya. Tak ada dah Okey, alhamdulillah. Sambil tu boleh makan-makan. Saya pun lapar tadi apa? Anak ada 3 pattern. Anak saya seorang form 1, dia 2 minggu tak sekolah daftar online. Tak nak pergi MRSM, tak nak pergi SB, nak sekolah tepi rumah. Supaya ada sekolah dekat Gombadak apa sekolah yang bandar Syekh Malik apa jauh juga kena duduk tu. Sekolah apa? Tapi dua sekolah Haji Abbas. Tapi nanti kena duduk asrama lah belajar. Minggu ni dia tidur je lah. Ada yang tiap-tiap hari kena pergi kelas, ada yang ikut giliran, ada yang PDPR. Saya pun dah tertukar-tukar dia punya bentuk pembelajaran kan, yang mana anak yang tertukar. Dan semua nak bekal. Okey. Saya share. Barokah boleh appoint lah seorang. Lelaki ke 3 orang pun tak apa. Kan? In case kalau apa kan. Tak apalah sukarela. Yang ini untuk topik 1. Senang je subjek ni. Tapi kalau tak baca susahlah. Nak tembak-tembak pun you kena tahulah apa yang nak ditembak kan. Sebab MCQ kan. Dan definitely untuk ni yang akan masuk dalam test 1. Test 1 ni tak tahu bila. Tapi dalam masa terdekat ni lah. Maksudnya dalam kita cover relax. Kita dah boleh ni. You pun dah settle airdrop. Nanti saya akan maklum lah. MCQ saja. Kalau you tak nak baca, you nak tembak saja. It's fine with me. Tapi markah tu dia akan jadi 10% lah. Nanti saya akan maklum detail berapa soalan. Okey. Mana ni? Kenapa tak gerak Okey, kita punya topik ni specifically dia secara spesifik dia cover berkenaan financial overview of FMI lah, financial markets and institutions. Jadi untuk chapter ni, overview ni, dia akan cover types of financial markets. Kena tahulah jenis-jenis pasaran kewangan kan, pasar. Kalau pasar biasa, you nampak ikan. Kalau pasar kewangan tu, nak zaman digital ni, kadang you guna handphone pun you boleh terlibat dalam pasaran kewangan. Dan you one of the participant kan, you main saham ke, you to trade kan. Saya dulu muda-muda memang excited lah. Sebab all the way memang saya fokus finance. Walaupun saya datang daripada science student. Okey. Dia jenis-jenis you kena tahulah dan nanti the following chapters you akan fokus pada each markets tu. Okey. Kemudian apa financial markets ni akan facilitate the flow of funds. Flow of funds, aliran pitih lah.
funds ni, dana ni kan, antara pihak yang ada surplus, yang ada lebih PT, tak tahu nak letak mana, dan ada pihak yang defisit, yang kurangan. Jadi dan di sini financial markets ni, pasal-pasal ni memainkan peranan lah as intermediary, as dia membantulah facilitate. Kemudian dia topik ni khusus ni jugalah ni overview akan menerangkan type of securities lah, jenis-jenis security, bukan security Pak Gad tau, securities yang you belajar kan, you belajar debt, you belajar debt and equity. Equity pun ada, equity dia ada common stock, preferred stock and retained earning. Retained earning is part of equity. Kan, you belajar capital. Capital, funds, benda yang sama. Capital dia lebih pada long term. Kadang satu yang paling penting subjek ni, terma-terma you kena tahulah operational definition dia yang lebih tepat. Apa term dia, you jadi lebih meticulous, cermat lah. Kan, orang accounting memang saya tengok kawan-kawan saya, dia punya karakter dia akan mempengaruhi you punya, dia lebih teliti, lebih tu lah. Kalau finance ni sempoi je kan. Kalau orang jadi marketing dia lebih banyak bercakap. Macam saya ni agak kurang bercakap lah. Tu tengok keadaan. Maksudnya saya diam banyak kalau biasa-biasa. Types of securities, jenis-jenis securities. Securities ni ada debt. Apa yang di trade ni, mana instruments lah. Instrument tu barang dia yang trade dekat pasar tu. Kalau pasar ikan mestilah jual ikan. Ikan pun ada banyak jenis ikan. Kalau pasar nanti lepas ni you belajar pasal equity market, pasaran equity. Lepas tu in Malaysia we have both side lah of the coins. Maksudnya dia ada conventional and Islamic. So dia ada pasar. So dia ada in fact dia ada tempat fizikal untuk trade. Kita ada Bursa Malaysia kalau untuk pasar equity. Kita ada Islamic Bursa. So untuk yang bukan pun kita ada dua lah. Kan, ada takaful, ada insurans, ada Islamic bank, ada tu bank pun banyak jenis, commercial bank, kita panggil conventional lah. So ini jenis-jenis financial market dan type of securities ataupun instruments trade within that particular financial markets. Kemudian the role, peranan dia, what is the tugas dia lah. Financial institution, sebab you subjek ni ada financial market, sebab tu institution tu. Tadi instrumen kan, securities ni ada institusi yang dalam financial market, within tu. Dia ada barang, ada kalau yang ni ada apa yang terlibat lah. Company ke, dia ada bank, dia ada bukan bank. Dia ada institution yang terlibat. Dan you be able to explain lah, you boleh faham how those financial institution dia terdedah dengan financial crisis or debt, apa isu-isu yang boleh, sebab this is the heart of the financial system of a nation. Kalau sistem kewangan tu collapse, bank ke, bursa ke apa, dia boleh collapse negara lah. Selain daripada faktor lain, macam orang lah. Dia heart tu jantung. Kalau jantung tu dia berhenti berdenyut, boleh mati lah, boleh tu lah. Kalau boleh sekali heart attack, dan ada dia one of the major lah. Kalau organ, kita ada jantung, kita ada buah pinggang, paru-paru, itu major organs kita. Dia kena function dengan keadaan yang baik, dengan good governance, whatever lah. Apa-apa yang you belajar, subjek lain pun you put into place, dia benda yang dia supporting each other sebenarnya. Subjek ni sangat membantulah bila you pergi interview, you buat video, nanti you boleh goreng lah. Bila you goreng pun you ada points. Macam kita nak selling yourself lah. It's good sebenarnya. You boleh relate dengan apa-apa yang you dah belajar. Mungkin you belajar satu particular part. Yang ini lebih kita melihat daripada bird overview lah, strategic punya view besar ni. Jadi dia tak ada you go into detail like calculation. Dan bila you calculate pun you kena always understand what does it mean. You kira dapat nombor. So at the end of the day, you bukan kerja kerani nanti kan, you ada degree, master or PhD later on. Nanti you akan buat decision. How to make decision based on figures or facts yang you dah kira. Mungkin kadang-kadang bila berdasarkan number, you cannot make a good decision. Tapi you must get number tu mesti represent reliable. Kalau you salah kira, maybe you will make
decision yang tersilap apa. Dan benda-benda ni memang dia relate each other lah subjek yang you belajar. Memang sangat berguna, insyaAllah. Okay, baru ni lah. Apa nak belajar lah. Okay. Financial market yang ini you boleh baca. Cuma saya highlight key points lah. Saya suka tengok bila baca you highlight kita. Mungkin you have your own slide, you boleh letak color ke apa kan. What is financial? Ada pasar. Dan bila you tulis dalam final ada essay kan. Nanti final 40%. Oh saya terlupa. Tadi final 40%. Yang topik yang kita cover yang CLO2 dan basically before final saya akan bagi tahu topik apa kita cover, masa, bentuk soalan saya akan bagi tahu. Cuma saya tak akan bagi tahu soalan apa yang masuk. Tu. Okey, pasar, nama pun financial market, pasar kewangan kan. Finance, macam aset lah. Physical asset, financial asset. Financial asset ni kertas je. A piece of paper, you tak nampak pun yang ada aset tu. Kalau tanah tu je lepuk, you nampak berapa ekar kan. Rumah you nampak. So orang accounting should be lah, Bukan should be, must be. Dia macam wajib lah. Wajib ni kalau tak dosa, macam kalau orang accounting, BSc accounting ni pun tak reti. Macam something yang tidak boleh diterima kalau you tak boleh tahu benda ni kan. Okay, financial asset lah, maknanya securities dalam bentuk stock. You dah belajar stock valuation, bond valuation. Bond is part of debt lah. Valuation tu you kira, at the end you kira harga dia, value. Berapa nilai you? Macam orang perempuan dia nak letak harga dia, nanti orang datang minat. Berapa value you? Orang datang minang anak saya anak perempuan. Saya kira daripada di sekolah tadika, kalau sekolah tadika yang mahal tu letak mahal sikit dan dia melibatkan time value money, lagi mahal kan. Sebab umur dah berapa. Okay. Can be purchased or sold. Itulah. Maksudnya dia trade lah. Proses jual beli. Dia trade. Dia ada tempat dia trade. Sekarang ni kita boleh trade secara virtual. Dulu, kalau saya dulu physical lah. Masa tu tak ada online tahun 90-an kan. You pun tak lahir lagi. So kita pergi buat lawatan ke bursa lah. Adalah masa first degree kan. Buat tengok macam mana dia orang trade. Masa ambil kursus investment. Actually you ambil kursus financial management, advanced financial management. Kalau saya dulu FM1, FM2 lah. Sama je asalkan dia tukar nama. Benda yang sama. Actually you belajar benda yang sama. Macam you ambil paper advance lah. FA1 dulu. Saya actually asal bachelor accounting. Tapi saya tukar. Sebab saya tak boleh nak follow. Hidup macam rigid. Hidup kira nak balance. Kan. Masa second year. Saya tukar pada finance. Sebab saya memang minat gila finance. Ingat nak main saham. Masa tu stock market tengah boom. Masa saya ambil SPM. Dan ramai orang kaya because of stock market. Masa saya nak grad. Financial crisis because orang masa tu zaman Tum M. Ibrahim dia 1997-98 financial crisis. Financial crisis dia ada fasa you belajar lah. Dia ada beberapa tahun dia akan berlaku lah. Tapi atas sebab yang berbeza. Kadang sebab berlaku financial crisis mungkin because of pandemic also. Lepas tu bila dah final year macam you all tiba-tiba stock market semua teruk lah. Krisis kewangan ni. East Asian crisis because dia ada peniaga trader, dia attack country lah yang guna. Masa tu dia kerajaan dia packkan, PAG dia apungkan mata wang, dia lock. $1 equals to 3.2 sahaja masa tu lah. 3 point sekarang ni dapat lebih kan. Dan saya ingat final year untuk projek kita orang, projek akhir kita orang buat berkaitan tu dapat A lah. Group kita orang ingat seminar paper. Kena come out paper. Tapi masa tu tak ada online, nak cari bahan kena pergi library. Kopi semua, berebut buku. Kan? Sekarang ni memang masa tu tak pernah terfikir ada WhatsApp kan. WhatsApp 2014 ingat saya. Telegram. Okay. Baru lagi rasa. Tapi you memang lahir lah macam anak saya lahir zaman dah ni. Saya agak bukan IT savvy lah. Saya golongan makcik-makcik. Jadi saya mohon maaf awal-awal lah. Kalau dari segi teknologi ni agak kadang dia rasa macam ketor je, rasa takut. Dia macam debor je. Bila nak tekan-tekan tu kadang nak bila tak boleh jadi macam
Takut dia macam ada satu perasaan tak nak cerita pun. Dan saya perasan kawan-kawan yang agak kita orang macam berkongsi kalau pensyarah yang muda 30-an, diorang lain, diorang IG ada ni bila kelas si ada lighting nak macam kita orang tak pandai lah. Okey, yang ini you boleh. Dan saya juga nak sekiranya ada kelas you dah baca dan you tak faham, saya boleh ni you boleh highlight dekat kelas lah. Especially dekat slide dan buku. Kalau you ada buku lagi bagus sebab saya akan baca buku juga. Sebab yang ini point je, nama pun power points bukan power sentences. Maknanya point yang power je dia akan masuk kat sini. Funds are transferred in financial markets when party purchase financial help by another party. Jadi ada pihak yang dia ada duit lebih, dia beli daripada surplus and deficit. Maknanya dia ada pihak lah. Pihak ni dia berlaku antara surplus deficit dalam pasaran kewangan lah. Ni. Dia ada issuer. Yang ini you belajar kan. Dia issuer ni orang yang dia tengok keadaan kalau debt tu dia issue debt tu sebab dia tak ada duit. Jadi you bagi ni. Surplus ni dia boleh jadi kalau dalam stock investors dengan siapa company ke apa kan ataupun individual household. Lender versus borrower. Maknanya dia nama-nama dia boleh kadang dia refer benda yang sama. Asas dia surplus dengan deficit. Lender ni yang bagi pinjam, borrower ni yang deficit lah. Investor ataupun yang nak contribute the money, dia nak invest dekat siapa. Yang ini maksud dia, ini maksudnya flow of funds. Nanti you akan tengok detail lah. Ni benda-benda macam ni lah. Kalau soalan MCQ, you be able to, dia ada ABCD, you boleh tembak lah. Kena baca. Financial transfer fund for those who have access. Access ni dia lebihan lah. Who needs fund. Maknanya yang access ni surplus. Needs fund ni yang deficit. Dia ada deficit, surplus, users of fund, sources of fund. Yang itu banyak dekat bank lah. Kalau financial market, dia ada access and deficit. Surplus, units ni maksudnya, dipanggil units tu, dia refer pada company, corporation. You belajar you belajar financial management kan. FM1, FM2, yang advance tu FM2 lah. Lepas tu advance lagi, actually kalau you special, dia dipanggil corporate finance. Actually corporate finance tu FM lah. Cuma dia belajar benda yang sama, you belajar, tapi dia belajar detail lagi. Lepas tu, kalau nak belajar pasal harga saham, dia ada macam saya, kalau dulu saya akan ambil portfolio, kalau asal pada you belajar pricing tu, stock bond tu dia ada pula investment. Betul, advanced investment, portfolio management, ada paper advance dia. Yang tu lah, ada paper yang purely quantitative, yang tough ialah derivative. Dia memang cacing-cacing banyak, siap you kena hafal lah. Sebab saya more to quantitative finance, so memang masa tu tak ramai Malay student, dalam 5, ada kurang dari 10 orang dalam kelas tu. Sebab yang quantitative finance orang, itulah takut tak lepas kan. So kena cacing-cacing tu. Deficit units. Unit ni masuk dia menjadi government, corporation or company, business organisation, household or individu. Household tu isi rumah, individu tu individu dalam isi rumah mungkin ada beberapa orang kan. Itu masuk unit. Kalau saya sebagai company, saya melabur, saya surplus ataupun saya yang memerlukan dana. Itu maksudnya. Maknanya saya nak you boleh faham lah bila you baca. Maknanya you baca ni with love lah. Bukan baca. Betul lah baca with love. You ada, you baca you faham. Bukan baca hafal. Tapi you cannot feel it. Participant who spend more money. They spend then they receive lah. Gaji 1,000 tapi belanja 2,000. Tapi tak nampak sebab belanja online kan. Guna kredit. Investor ni you invest lah. Orang yang contribute the capital. Dia ada lebihan duit dan dia invest dekat mana-mana institusi dalam capital market, dalam sama ada yang dia ada banyak komponen tu. Sebab kalau student finance dia ada capital market pula. Money market. Dia ada tu kan. Yang ini kita belajar lagi besar. Financial market.
dalam financial market tu ada komponen capital market, maknanya kalau student kewangan Islam dia ada Islamic capital market, dia fokus pada Islamic, tapi dia ada kiraan dia. Kalau yang syariah compliant kerana apa instrumen dalam komponen capital market tu. Tapi you belajar financial market lagi besar, dia merangkumi capital market, money market dan yang market yang bukan bank dan bukan bank. Ada banking operation and non-bank operation ataupun depository institution yang last nanti. Lepas tu ada term berkenaan dengan securities ataupun instruments lah in the financial market. Securities ni dia refer pada debt and equity. Equity ni you dah belajar kan, you belajar dia ada stock. Stock pun dia ada common stock, preferred stock dan you ada retained earning. Kan kalau equity tu itulah. Tapi untuk senang orang panggil equity ni stock lah. Tapi ini maknanya lebih particular. Macam orang kata insurance and takaful tu sama, yang takaful tapi secara bila you belajar detail secara teknikal is not the same thing actually. Bond and sukuk. Sukuk tu Islamic bond. Actually that is very wrong. Tapi kalau kita nak terang kat orang yang umum, bond, what is sukuk? Sukuk actually lebih kurang lah sort of macam Islamic bond. But that one is not accurate. In fact it is wrong. Tapi kalau you tengok level lah kan. Kalau you nak terang kat layman, jadi macam tak perlu macam tu sangat lah kan. Macam tu. Tapi kalau amount yang ni mungkin ni lah. Kadang-kadang dekat dia punya apa debt market, dia ada untuk Islamic punya, dia ada sukuk kan, long term. Sebab sukuk is asset. Actually debt is not asset. Bond is long term debt instrument. Okay. Kalau stock ni you ada claimant lah, maksud you ada ownership, you ada share atau you ada pemilikan, you adalah owners of the firm. Kan you belajar kan, maximize the shareholders wealth. Shareholders ada owners tu kan. Tapi debt ni dia bukannya tu, dia adalah creditor. Kan, dia bukannya owners of the firm. Itulah, tapi dia yang ini tak adalah dalam subjek yang belajar dekat FM tu. Maknanya dia ada claim, dia ada terhadap issuer, orang yang issue tu lah. Debt tu siapa issuer dia? Borrower lah issue. Kan, issue dia bagi you tu duit, tu apa? Yang borrower tu dia bagi kertas, orang tu bagi dia perlukan duit kan, bagi dia fund ataupun modal lah, capital. Okay. Tu je dalam segi ni, ini term dia lah, apa peranan financial market dari segi ini term dia untuk facilitate flow of funds dan instrumen dalam flow of funds tu melibatkan securities. Security tu ada debt and equity, kemudian financial market ni di-accommodate dari segi corporate financing needs. Corporate ni maksudnya company. The financial market serve as a mechanism whereby corporation or company or business organization act as deficit unit. Mungkin company tu you belajar financial management, it's about firm kan. Firm, company, business sama je lah kan. You belajar chapter 1, dia pemilikan tunggal, partnership and corporation. Apa ciri-ciri dia, dekat account pun ada. Actually benda tu you belajar kan. Semua buat tu untuk mengkayakan pemegang saham. Very capitalist. Dia punya capitalism. Saya tu. So bila you financial market ni ada pihak yang company ni dia atau firm ni dia ataupun units ya, dia tak semestinya corporation, government pun dia tak ada duit kan, dia nak sebab dia nak buat sesuatu. Company pun mungkin daripada kecil dia nak expansion, nak open new branch kan. So you are deficit unit. Dia boleh dapatkan fund, source the fund from the investor. Yang investor tu mungkin datang daripada company lain ataupun government yang dia ada lebihan, dia masukkan. Jadi dia ada pihak lah, dan ada pihak di tengah ni lah, kita panggil financial market yang menguruskan pertukaran kan. Ni ada deficit, dia ada surplus.
yang ada lebihan dia pergi kat sini, dia akan dapat dalam bentuk profit, interest rate. Yang ada kurangan pun dia pergi dekat sini untuk dapatkan fund untuk tujuan dia lah. Kalau individu mungkin untuk ni kan, ada individu yang ada lebihan duit, so dia buat pelaburan. Ada individu dia tak ada duit, dia get it from the financial markets. Financial market sama ada you pergi dekat pasaran saham, derivative market you nak main forex, ataupun you pergi dekat bank, ataupun you pergi dekat yang bukan bank, tabung haji ke, apa-apa institusi kewangan yang bukan bank. So this is the financial market. Dalam tu ada institution dia. Subjek ni belajar waktu je lah benarnya. Tapi ada sikit-sikit je lah kira. Tapi tak banyak kira. Bukannya subjek FM or AFM. Itu memang heavily calculation lah. Belajar konsep sikit you ada kira. Tapi actually subjek kira lagi senang nak score. Kalau saya lah kan. Tak payah banyak baca. Tapi untuk saya ni saya akan tak adalah tough sangat. Kita online kan. Kalau physical a bit tough lah untuk saya. A bit tough untuk student sebab mungkin soalan lebih suka approach ni lah. Untuk online saya ambil kira line semua. Ada student, you spend money untuk internet semua kan. Bukan accommodate investment needs. Maknanya dia nak buat pelaburan untuk dia punya investment management activity for corporate finance. Kewangan, corporate finance ialah kewangan perbadanan, corporation, company, firm. You study about that firm lah. Tu je, study adik belajar pasal price, valuation. Then pusing-pusing kot tu je. Dalam tu, it's about money. Pitih. Macam lek mata tengok duit banyak mana. Okay, gitulah. Okay, boleh So, this is financial market duduk kat sini. Investor ni orang yang ada ni, dia nak ni, so dia invest, dan dia bagi, bila orang tu invest, dia bagi kepada orang ni securities sama ada, kalau dia invest sebagai ni, dalam bentuk stock lah. Sama stock apa kan. Ini dia financial market. Dia dah dapat duit investor, dia akan invest the company. Ni. Dia punya ni role sebagai investment management dan corporate finance. Mungkin ada benda, kadang saya masa terang ni duk cakap saya macam laklok sikit. Especially kalau pagi saya makan ubat dia agak macam jadi koyak sikit. Okay. Corporate finance or financial management. Kalau sebut corporate finance tu kadang-kadang dalam hidup ni istilah je sebab kita tak belajar, tak mengaji kan. Kita rasa macam canggih je kan. Sebenarnya kalau kita dah belajar tak susah pun. Ada benda dia rebrand balik, benda yang sama, repackaging, nampak canggih tapi actually benda tu sama je. Jadi you boleh relate lah dalam kehidupan sebenarnya. Finance dia interesting bagi saya sebab dia relate dengan dan dia melibatkan duit. Semua orang suka duit. Orang gila aku tak suka duit. Tapi kita sebagai seorang yang ni, Muslim ke, if you good person ni non-Muslim pun, kita mesti jadi orang yang itulah biar jangan jadi hamba pada teknologi ke duit ke. Kena jadi apa-apa pun jadi orang baik. Ikut apa yang sepatutnya lah. Okey. Lepas tu dekat financial market ni dia ada pasar tu ada dua bentuk. Primary macam utama lah, secondary. Beza dia nanti adalah kalau soalan MCQ, dia ni issuance of new. Pertama kali dia primary kan. Sekolah primary ni macam you punya primary school tu lah. Sekolah asas tu, foundation you. Belajar membaca, menulis, mengira semua kan. Takkan masuk sekolah rendah. Ada satu subjek tu anak saya yang darjah 6 tahun, yang ada seorang darjah 6 tahun ni yang sekarang ni form 1, yang dia kata ada subjek tu dah dimasukkan sebab dia belajar pasal teknologi, sebab ada soalan apa SP melibatkan finance, macam adalah komen baru ni kan soalan SPM macam advance, dia applied finance macam tak sesuai untuk level sekolah. Lepas tu dia masukkan subjek TM benda entah pasal teknologi. Mungkin peringkat primary school you patut fokus pada asas sebenarnya. Sebab asas tu penting. Saya banyak ingat benda saya belajar masa foundation. Masa primary school. Sebab bila asas you bagus, actually dia pusing je. Konsep tu dia apply je dekat finance tu dia jadi you macam you very strong calculus, you very strong modern math, you very strong additional math, sangat membantu. Macam saya ambil additional maths, kalau finance ni dia macam rasa macam tak susah sangat lah. Kan?
Okey. Masa belajar dululah. Sekarang ni banyak lupa-lupa, dah tua dah. Facilitate the issuance of new issues. First time dia ada underwriter. Underwriter ni maknanya dia buat underwriting process. Ada banyak term lah. Kalau kadang-kadang tak ada textbook, you boleh Google pun. Sekarang ni boleh tanya Profesor Google. Dia cuma kena pilih lah. Pastikan yang betul lah. Kadang-kadang kalau ada setengah benda-benda bidang, you tak boleh Google lah. Berkaitan agama, hukum ke apa. Nanti jadi salah ajaran, bahayalah pula. Okay, facilitate the trading. The trading, you dah proses pertama kali, kemudian proses jual beli, the existing securities dah sedia ada tu, orang ni jual, orang ni beli, dia boleh tukar pemilikan kan, kalau you ada own kan, you boleh wariskan. Itu berlaku dekat secondary market. Yang ini dia melibatkan underwriter lah, underwriting. Biasanya dia appoint bank lah. Yang ini kita tak nampak, dia tak public. Di IPO ini kalau untuk stock market. Kita belajar secara umum. Ini secondary market lah banyak. The trading, the second ada pertama kali di issue, dan proses jual beli tu dia berlaku dekat existing securities atau stock tu. Liquidity is the degree to which kita can easily be liquidated. You belajar kan ratio analysis kan. Liquid ni senang dia convert pada cash. Lepas tu kalau liquid is very, kalau orang finance dulu, liquid ada tak? Liquid tu dia refer pada duit macam. Mana kalau you easily jual, lepas tu value dia masih maintain atau lebih baik. Itu maksudnya, liquid you very good. Dia ada, kalau you duduk stock market, dulu saya pernah join sekejap lah after first degree. Lepas tu market crash. Masa tu plan nak pergi Abra Corporation. Masa tu memang itulah top. Memang plan, tapi market crash, memang semua orang kena buang kerja. Lala saya buat master. Nasihat pensyarah, dia kata ada I'm very one Indian lecturer strategic management, sampai sekarang ingat dia. Kata nak pergi, dia kata ambil masa tu untuk belajar, you get knowledge, that is your investment in yourself. Serta ramai kan orang buat master. Jadi sekarang ni dah ni, jadi memang very good decision lah. I think memang tak pernah terfikir pun masa tu kan. Jadi masa sekejap je, setahun setengah. Macam tengok dia punya program. Yang penting you ada knowledge, ilmu tu yang dah you boleh ni, apa pun boleh. Nak jadi apa pun. Nak jadi housewife pun tak apa. Ada ramai je kawan saya ada PhD jadi housewife je. Business online. You ada knowledge. That is you feel good about yourself. Jangan ajar pelik-pelik sekarang. Sekarang ni semua benda memang pelik-pelik lah. Saya pun kadang banyak benda confused. Jadi kita jaga kita lah. So kalau tak illiquid, dia punya kesan dia macam ni lah. Susah nak jual lah. Macam tanah, you ada aset tanah, you ada rumah. Memang payah juga nak cari buyer kan. Nak kat Terengganu. It's not a good investment. Kalau you ada rumah harga 500k above. Very hard to sell in Terengganu. Kalau rumah tu dah model 10 tahun lepas kan, rumah banglo sebuah. Itu saya tengok lah. Dan dia berlaku pada orang keliling saya. Memang nak jual mahal, kadang tak semua mampu. Kalau orang yang ada duit, dia prefer beli yang baru. Kan, sebab tanah tu. Okay. Nak jual murah sangat, rugilah kan. Tak ni. Okay. So you may have to sell the security at discount to attract a buyer. Kan. You ada belajar sell at premium, sell at discount, masa stock valuation. Kan. Itu dia, sebab tu dia ada macam, tapi bagi saya ada FM pun dah okey ni sebenarnya, tapi tak tahulah dia dekat DCI tu dia letak prasyarat AFM. Sebenarnya okey je subjek ni, cuma bila you dah ambil AFM tu, you ada maknanya bila mention tu dalam kepala you masih fresh, you dah boleh tahu dah benda tu apa, you boleh feel it. Macam kalau you baca tasbih, you guna tasbih digital dengan tasbih yang pakai kayu tu kan, dia rasa feel tu memang you rasa lain sebab you pegang benda tu kan. Kalau you nampak your student, ataupun kalau student kan you peluk, dia peluk perempuan lah, dia punya feel tu lain.
Sebab sekarang ni banyak online, saya nampak lah dia punya barakah tu kurang lah. Sebab ilmu tu boleh hilang kan. Apa pun you as student, jaga akhlak. Buah pada you bijak macam mana, you A++ pun adab akhlak jaga. Itu akan reflect you Niza apa kan. Kalau you tak puas hati, selalu cari yang betul dengan zaman social media ni kan. Banyak benda nak pilih yang bagus, yang baik tu memang kena hati-hati. Itu nasihat saya sebagai makcik lah. Nanti mengarut benda lain. Security can be money market. Money market maksudnya short term. Less than 1 year. Less than 3 years pun okay juga. Ya ini kalau bank kan. Bank dia tak ada duit. Bank pun banyak ada bank tak ada duit. Bank lebih duit. So they go to the money market. Dia bank sama bank pun dia pinjam sesama mereka. Sebab dia hari-hari kena ada operation kan. Daily operation dia. They go in money market untuk pinjam satu malam, pinjam tu kadar bermalam. Kan dia ada kadar dia. Capital market is capital. Long term. Basically more than 3 years lah. Kalau you invest you punya dalam long term, medium term, short term. So you punya lagi lama you punya risk pun lagi tinggi. Dan you ada derivative punya. Derivative market. Dan dia ada setiap market ni money dia ada apa instrumen dia, apa produk dia yang di-tradekan di pasar-pasar ini. Jadi ini jenis-jenis securities lah yang diniagakan kat money market. Biasanya bank banyak guna. Capital market, apa capital market banyak saham, ada apa kan, component debt market. Dia ada untuk yang conventional, untuk debt market kita ada bond ataupun short term debt. Yang ni kalau debt market, money market ada dia short term. Capital market dia stock and bond, dia long term. Derivative dia punya value dia based on other commodity, based on commodity. Dia ada pasaran derivative. So what is money market? Facilitate the sale of short term debt antara dua pihak lah. Ni mana institusi apa units ni antara pihak-pihak yang ni. Dia boleh jadi dua-dua ni adalah bank, katakan bank yang defisit dengan bank yang surplus. So dia akan pergi trade dekat pasar. Pasar tu money market. Yang surplus ni dia letak, yang ini dia akan dapat return lah pelanggan dia. Kalau bank yang kecil mungkin dia kurangan, esok nak buka bank tak ada duit. Kan kalau student asyik withdraw je duit. Contohnya. Okay, sekali macam gaji masuk sekali lepas tu asyik keluarkan je. Debt security, that have maturity, dia punya tempoh matan 1 year or less. Kadang dia macam saya cakap lah, kadang bawah 3 tahun pun kadang dia consider as short term. Tapi kalau less than 1 year, definitely lah short term. Kemudian dia ada capital. Capital ni maksudnya modal lah. Capital maksudnya lebih daripada long term lah. Long term. Ini security yang diniagakan di financial market. Dia ada money, bawah money market securities, dia ada instrumen dia. Capital market securities, di bawah capital market, ada instrumen dia. Contohnya bond. Dah belajar bond, jadi saya tak payahlah terang detail kan. Bond ni untuk finance lah. Untuk to finance operation. Jadi kalau government dia get the bond untuk buat apa? Untuk buat RL apa-apa untuk highway, untuk projek, untuk bayar hutang pun. Pinjam untuk bayar hutang. Mortgage dah ada janji kan. Long term debt. Dia long term lah kalau capital, sebut capital market. Kalau money market short term. Untuk yang melibatkan tanah, rumah apa kan. Ni buat ni pinjam. Daripada institusi dekat financial market. Kalau you deficit lah untuk ni. Mortgage back, debt over debt. You buat ni tapi you back dengan securities. Package card. Yang ni very highly risk. Kadang-kadang you tak ada duit. Yang ni banyak yang trigger pada subprime. Primary. Sub tu maknanya secondary tau. Kenapa dia panggil yang 2008 punya krisis tu subprime? Dia ada sebab dah nanti ada detail you boleh belajar. Dia macam subjek ni dia lebih macam you get
news gitulah. Kalau you boleh update yang current ni lagi bagus berkaitan dengan pandemik, endemic post kan. Post pandemik, post COVID, apa kesan dia. Banyak benda yang berubah. Benda-benda ni dia berubah. Dari ni. Apa stok ataupun stok ni US. Kalau share tu saham lah. Share tu UK. Partial ni maksudnya kadang kalau you pegang saham tu 30%. Partial je lah kan. Kalau you pegang 100%, you ada owner, you ada shareholders kan. Tak ada ni kan. Mungkin orang lain pegang, you pegang 5%, orang ni pegang. Sebab tu dipanggil partial in the corporation. Corporation ni company, firma, firm, issue dia. Corporation tu needs the fund, the capital, then you issue. Dalam bentuk apa? Common stock, preferred stock, hybrid pun ada. Okay. Issuer lah. Corporation is the issuer. Okay, yang tadi debt, capital dan derivatif tadi. Dia terangkan balik yang ini ya. Kalau tengok slide ni. Kan dia ada apa? Sini. Ni derivative security dan penerangan setiap satu. Whose value ni ada derivative securities ni, security mana instrumen dia dekat derivative markets. Nanti kita akan belajar details for each tu. Whose values dia nilai ataupun harga dia derive, diterbitkan daripada nilai underlying asset. Underlying asset biasanya commodity. Pasaran derivative ni belajar kita. Ada komponen ni yang akan kita belajar lah. Kemudian speculation. Yang ini you speculator. Orang yang buat speculation ni, speculator dulu dia ada satu yang dia apa? Dia panggil instrumen apa zaman saya dulu. Tun M dia haramkan benda sebab you speculate. You sebenarnya you tak ada duit pun masa tu dia panggil short selling. Tapi dia tak boleh buat. Bukan haram dari segi hukum agama. Dia haram, maknanya di ban kan. Sebelum tu, sebelum berlaku financial crisis memang short selling. Kita belajar lah. We as a student or short selling. Actually you trade benda yang you tak ada pun sebenarnya. You beli, you ni. You tak ada duit, you tak keluar 1 sen pun actually. You pinjam. Kalau kita boleh nampak bila kita belajar tu kan, wah. Kadang-kadang you tenggelam dalam lautan yang you tak tahulah benda tu mana. Punca tak cari kan. Itu yang create pada that is the riba system kapitalis sebenarnya. Dan kita bila kita tu all the ni dia tu apa kan you speculate. Sebab tu kalau dekat you belajar yang Islami ataupun syariah compliant, you kena ada barang yang you nak trade. Kan macam kalau forex dia tak boleh ni, it is not allowed because there is money, you cannot trade on money. Money is only a medium of exchange. Tapi dia boleh kalau untuk tujuan bukan speculation, but the reason is for risk management. Dia ada wa'ad, dia ada komponen Islami. Masa awal-awal dulu dia tak berkembang lagi produk kan, tak ada produk Islami. So tak boleh. Tapi untuk tujuan risk management, kadang-kadang you peniaga, you kena trade guna forex currency, memang benda you tak boleh avoid. So dia ada kaedah dia. Don't worry. Tapi kalau you nak trade as a money trader, that is definitely haram lah untuk Muslim. Saya dulu pernah terlibat dalam forex lah lepas habis-habis grad. Tak ada kerja ikut masa tu kan. Tapi itulah masa dia ikut waktu US. Masa tu orang tengah gila forex lah. Saya rasa saya tak sangat lah. Saya jenis risk penakut. Bukan risk averse. Bukan risk taker. Sebab duit tak banyak. Pernah hilang 5,000, 10,000. Kita duduk kumpul nak dapat 5,000 as a student. Boleh hilang sekelip mata. Boleh rasa nak terjun bangunan kan. Kumpul duit scholarship kan. Tiba-tiba beli saham mana dengan kawan-kawan pakat. Seorang keluar 3,000 seorang. Kita pool the fund. Masa tu tahun 2, tahun 3. Ingat kita ambil subjek tu. Dulu belajar saham kalau nak tengok harga, tengok surat khabar. Dia ada caller yang kecil, harga esok. Sekarang ni pakai handphone, semua online kan. Semua masa tu tak ada ni. Pernah rasa, wah lagi teruk daripada putus cinta sebenarnya.
Kan you punya hard earn money kan, duit scholarship jimat-jimat, ikan ke telur makan separuh je kan, sebab nak main saham dengan kawan-kawan pakat. Ada setengah tu mak ayah yang okey sikit bolehlah pinjam kan, kita takkan nak pinjam dengan mak ayah kan. Alright, risk management maknanya you manage the risk. Nama risk management kan. Katakan you guna komponen, you tahu harga akan naik, you beli sekarang. Guna forward, dia ada instrumen, dia ada forward futures, dia ada forward futures, forward pun ke depan, futures pun hadapan. Kalau tafsir Melayu, pasaran hadapan, pasaran ke hadapan. Apa alat dia? Maknanya you sebagai trader, you ataupun you peniaga, you nak perlukan barang mentah, you nak beli daripada overseas, minyak apa, you nak ni, tapi melibatkan you jangka harga akan naik, jadi you beli sekarang ataupun you lock sekarang. Tapi dia ada sistem Islamic ada, ataupun konvensional lagi banyak lah. Macam dekat money market dulu semua, kalau sekarang ni dia banyak replicate. Asalnya untuk banking dia banyak replicate lah daripada konvensional money market. Kalau real ni untuk forex market, derivative market, dia banyak melibatkan risiko lah, sebab you melibatkan international kan. You punya trade. Risk management, macam mana you nak manage risk tu bila melibatkan currency kan, apa kan. Jadi you guna derivative securities, instruments dia, to adjust ataupun to reduce. Mungkin you tak boleh eliminate 100% the risk of their existing investment in securities. Kalau you invest dekat forex tu, you guna, adalah pasaran swap, option, ada komponen dekat test tu nanti. Dia ada berapa chapter, futures market, forward, lepas tu saya ambil sebab kalau, tapi saya tak berapa kuantitatif sangat lah. Yang detail calculation tak kita lemah. Kecuali you ambil subjek untuk student finance, derivative market, dia ada satu subjek lah, ataupun subjek dia capital market atau Islamic capital market. Dulu saya memang ambil lah derivative, memang tough lah, memang belajar kan. Kira-kira, ni kita tak adalah subjek ni. As you faham, dan sekiranya you tak jelas coverage, you are very most welcome to ask me. Okey ke? Ada orang ke lagi? Ada doktor. Ada doktor. Ada doktor. Aduh, you tegur-tegur. Ada. You buat lah sikit. Aduh. Alah. Okey. Valuation, sebab subjek ni macam gini kan, dia jadi kalau kira-kira tu macam, tapi kalau tengok skrin saya dah nak muntah asyik tengok skrin. Hari Rabu ni ada Viva, Viva PH saya chair, tengok skrin. Chair kita moderate lah, maknanya you chair the session untuk ni kan. Kadang lama berjam, kena yang lama. Kalau yang student accounting, kalau Viva saya check hari Rabu bila? Esok. Pagi meeting pukul 2. Kalau accounting biasa lama. 2 jam tu. Bukanlah sebab dia banyak tanda soal student kan. Student siapa? Dr. Amalina. So, Amalina bagus. Dia very ni. Saya tengok dia, walaupun dah mengajar advanced financial accounting tu kan, dah study macam nak ambil exam ni, tahu tak, your lecturer bawa ni kira konten ni, wah. Padahal dah belajar all the way, dah mengajar. Kalau you first time ambil, jadi you kena double the effort lah. InsyaAllah okey. Okey, ini jadi subjek ni untuk balance lah yang subjek yang tough. Tapi jangan take things for granted pula. Nanti tak pasal-pasal. Nanti grade. Yang penting you fokus, dan jika tak clear, sebab hak you 100 markah itu adalah hak you. You kena ingat tu. That is your right. Each one of you. Valuation of securities. Value ni maksudnya nak letak harga tu. Harga saham tu. Value the stock. Sebab tu nama stock valuation, bond valuation. At the end, you calculate the price. Price of bond, price of stock. Impact of formation of value. Maklumat lah. Kalau you ada maklumat, dia boleh mempengaruhi harga. Kalau you beli kereta terpakai lah kan. Kalau you ada maklumat, kadang-kadang kereta tu dia chart, dia boleh coverage kan. Dia boleh cover, dia boleh macam cover. Kadang lepas tu,
dia panggil teori asymmetric information. Maknanya dalam stock market dan dia apply dalam ni teori ekonomi lah, asymmetric information. Maknanya maklumat is a buyer and seller. Asymmetric tu maksudnya tak sama. Seller tu lebih tahu tentang maklumat macam pen ni saya nak jual. Saya mungkin dah guna pun, tapi yang buyer tu dia tak tahu. Saya kata oh harga ni pen ni So dia asymmetric, tak sama. Kalau simetri tu sama. Maknanya ada pihak yang mempunyai lebih maklumat tentang satu-satu barang ni. Contoh dalam kes ni ialah pen ni. Saya boleh jual, saya kata saya baru beli kemarin padahal saya dah guna berapa tahun dah. Contohnya. Macam you beli second hand car lah. Biasa teori tu dia wujud dalam pasaran kereta contohnya. Yang itulah teori ekonomi. Tapi terpakai dalam stock market dalam banyak keadaan. Dia akan mempengaruhi value, price. Maklumat. Kalau you ada maklumat, you ada banyak, dia boleh ni lah. Sekarang ni zaman media sosial, maklumat real time kan. Orang boleh ambil gambar, video macam zaman 80-an, 90-an macam saya dulu. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Tengok berita, event tu, kadang berita tu berdasarkan pihak yang memberi maklumat reporter ke stesen. Itulah kita tengok kat TV atau radio dan surat khabar. Itulah sumber. Ni sangat berbeza. Kadang takut tu maklumat. Kadang-kadang saya better, lebih baik tak tahu. Macam gitulah. Kena pandai mengawal lah. Saya macam anak-anak pun semua seorang ada satu laptop, ada handphone masing. Jadi scary saya as a parent. Dah dia budak kan. Kadang dia main, dia pergi main game, main ni. Dan sangat itulah kerisauan saya sebanyak parents. Tapi kalau tak ada gadget tu, dia perlu untuk belajar kan. In fact orang-orang tua pun sekarang ni hidup dengan. Tapi kadang gadget meeting kita tengok kan. Semua dalam tu kan. Surat apa kan. Semua nak isi semua dalam tu. Cuma biar kita jadi, jangan kita jadi hamba lah pada handphone ke teknologi tu. Biar benda tu memudahkan hidup kita, bukan kita jadi hamba tu kan. Tu je. Dia ada maklumat dari segi cash flow yang ini you belajar kan. Sebab you guna future cash flow. Sebab teori you belajar dekat ni. You pakai ni. Yang akan menentukan harga saham tu. Harga tu you pakai, yang you belajar dekat stock valuation tu. Cash flow tahun satu the harga ni akan determine the price tu. Tapi banyak lagi faktor yang menentukan harga sebenarnya. Ada faktor tu di beyond kita punya control kan. Tapi yang you belajar dekat FM yang hanya future price yang akan determine historical price yang akan determine the future price. Tu je faktor. Tapi realitinya bukan begitu. Tapi senanglah kita nak kira kan. Sebab itu, dan dia sebenarnya bila you buat, katakan you kira ratio, tapi adakah ratio tu you belajar kategori ratio tu kan, membantu you membuat keputusan, tapi dia menjadi salah satu indikator untuk membantu buat, you jangan 100% rely on it. Ada maklumat lain. Kadang-kadang berdasarkan pengalaman, judgement to make a decision. A good decision, relevant. Jadi you belajar reporting, disclosure kan, cara pendahan. Jadi dalam accounting mengajar you jadi orang yang cermat. Tapi sekiranya maklumat tu you salah, pastikan sumber maklumat cara tu betul lah. Or else it will lead unreliable decision. Keputusan yang tak berapa itulah kemah lah kan. Lepas tu maklumat ekonomi akan memberi kesan lah. Ni maklumat, ni firm spesifik lah maksudnya company punya maklumat akan memberi kesan pada harga saham tu. Ada impak kadar securities ni. Lepas tu publish opinion, firm management memberi kesan juga. Kadang-kadang berita-berita kan ataupun berlaku, katakan dulu kan Steve Jobs dia meninggal, Apple punya saham beri kesan kan. Tapi sekiranya maklumat itu disalurkan macam pengganti Steve Jobs tu seorang yang kompeten, so dia memberi kepada harga saham tu tak jatuh dengan ni dan lebih baik, macam tu contohnya. Ini yang kedua. Sekiranya tak faham ayat tu, you are most welcome to ask lah.
Kadang-kadang saya pun tengok on the spot slide ni. Behavioral finance. Yang you belajar ni, kita belajar, yang orang finance belajar mostly on quantitative finance. Dia nanti sekarang ni ada dulu dah lama behavioral finance. Lepas tu kita ada social finance yang melibatkan kalau Islamic social finance, contoh wakaf, kita ada banyak-banyak bentuk filantropi kan. In fact yang tu dia panggil filantropi. Kita ada endowment, kita ada wakaf. In fact yang dulu orang lagi advance lah macam Harvard universiti besar. So kita ada behavioral finance, maknanya gelagat dari segi psikologi, dari segi sosiologi sebenarnya mempengaruhi harga. Bukan setakat apa yang benda-benda yang you boleh control. Ada benda-benda psikologi orang. So this is the behavioral. Bukan faktor yang very quantify. Quantitative you boleh kira. Dalam hidup ni reality ada benda you boleh quantify. Tapi ada benda you cannot quantify. Contohnya kebahagiaan, happiness. You boleh kira berapa persen. You boleh, ada benda you cannot buy. Kadang dia tak boleh bilang. Itulah maksudnya. Behavioral finance, social finance, banyak istilah. Green finance, Islamic finance. Okay, kalau behavioral ni application or psychology, maknanya human punya, and sociology to make financial decision yang tu. Finance is about valuation lah, tu yang price tu. Dan keputusan dalam hidup ni semua benda kita uncertainty, kita pun tak pasti kan. Macam saya, tak tahu saya boleh bernafas tak lagi for the next 1 hour kan. Tiba-tiba datang, sekarang ni banyak orang boleh tiba-tiba je boleh meninggal kan. So it's about uncertainty, it's about risk lah. It's about risk. Jadi kita hidup for the moment, buat yang terbaik. Kalau you jadi student belajar betul. Kalau tak meninggal, tak sempat grad, dapat pahala jadi anak yang baik. Kalau you dah kahwin, buat yang within. Kadang-kadang kita ni, you ada target. Kalau tak capai, ni dapat lah. Tak dapat dunia, kita ada yang ni, kehidupan. Okay. Valuation. Kalau uncertainty is about the probability you belajar, risk and return kan. You belajar daripada statistical, you you belajar variance, you kira standard deviation and beta kan. Teori capital asset pricing model. Banyak lagi model sebenarnya. Kalau in finance, capital pricing model pun ada dia punya kelompangan atau kelemahan dia. Tapi untuk menentukan peletakan harga saham. In fact, kawan saya buat PhD masa zaman dulu lah. PhD saya pun dah lama, very long time ago. Maksudnya dia come out dia punya model dia. Barokas model untuk menentukan harga you punya. Tapi saya punya masa tu dia smart student, okey lah. Budak TKC kan, pergi overseas. Saya macam, I don't want to solve the jadi you buat dalam hidup ikut kemampuan you. Jangan, kan. Hidup ni untuk dinikmati. Kan. Kadang-kadang kita sama, never ever compare with others, even your best friend, your adik-beradik apa kan. InsyaAllah bahagian you ada dah. Kalau tak dapat bukan ditentukan, tak payahlah nak jealous kat orang, cukup je kan. Okey, kalau rezeki you dapat ni, okey, yang penting dapat A-, kawan dapat A++, dapat alhamdulillah. Syukur semua. Okey. Ini kalau you ada maklumat yang terhad, maknanya ada orang ada lebih maklumat. You mungkin ada maklumat tentang sesuatu, mungkin membawa kepada risiko you tak boleh value the price. You tak boleh buat pemilihan saham yang bagus. You belajar risk and return, you calculate kan. You belajar cost of capital, you belajar bond stack valuation, you kira cost of capital, you belajar capital structure decision kan. Actually benda tu semua dia interrelated actually. Kalau ada maklumat, the power of information. Jadi bila you maklumat, you, orang kata cukup tak cukup kan. Jadi you nak buat keputusan pun tak kemah, rasa ada benda. Kalau especially kalau open macam, you buatlah gani, guna you punya kebijaksanaan, nanti disuruh you present. Tapi kalau you punya maklumat untuk present, untuk report tu tak berapa kemas. Jadi bila orang tanya you macam, bila tanya belah sini, you jadi macam
tak confident lah. Jadi risiko, uncertainty about apa-apa perkara tersebut dalam konteks ini, saham ini. Jadi you tak berapa pasti dan memberi kesan ke atas dia punya pemilihan stok lah ataupun valuation dia. Tak berapa tepat peletakan harga dia. Kalau you punya maklumat tu limited, okey lagi. Kalau wrong information lagi parah lah. Dalam hidup ni memang itulah, because we are not perfect. Tak ada orang pun dalam satu orang pun dalam dunia ni. Cuma ada setengah orang diberi kelebihan. Kan? Okey. Okey, ini dari segi yang expected cash flow ni, kita dia cash flow tahun 1 dan akan menentukan you nak buat investment decision based on information. Dia ada teori untuk ni lah you belajar, tapi dekat FM dengan AFM you tak belajar. Maklumat ni datang daripada external. This is external information dari segi economic, political ataupun industri. You punya competitors, company dan firm spesifik. Ini external, ni internal. Firm spesifik corporation tu sendirilah. Mungkin di dalaman atau sources yang berkaitan. At the end you want to make decision. Kan, investment decision, financial, dia punya budgeting decision lah. Duit nak invest mana, duit nak dapat mana. Kan, in finance yang you belajar dalam FM dengan AFM, iaitu saya tak terangkan lah, you belajar valuation. At the end you nak buat decision. Dalam hidup apa-apa pun kita akan buat decision. Every day we make decision. Okey, ini berdasar dari segi regulation. Tapi yang ini US. Tapi yang ini ada kaitan. Dekat tu kita ada regulation yang melibatkan dekat kita punya financial market. Dan ini berbezalah. Yang ini US punya. Sebab textbook ni dari US. Lepas tu international financial market ni, ini adalah macam cross border lah. Mungkin you duduk Malaysia, you want to involve the New York Stock Exchange, Bursa Efek Jakarta kan, you nak invest kat Indonesia. Dia panggil Bursa Efek Jakarta apa-apa kan. Maknanya sekarang dengan teknologi tanpa sepadan, dengan semua all the digitalization, dengan semua you boleh invest everywhere in the world. It's like small world. Across in terms of degree, dia punya ada macam kita ni tak developing market, pasaran yang membangun lah. Dia ada yang negara maju, yang lebih developed countries kan. Yang negara yang lebih maju, degree dia, maknanya dari segi kecairan dia lebih banyak, dari segi volume funds of being traded tu lagi banyak kan. Dia punya integration, ini tu lah. Yang ini, dan kita pun ada forex market dia untuk membantu di exchange lah. Forex exchange market, integration of financial market kalau you ada kerjasama antara negara. Dan ada setengah negara macam Israel, kita tak ada kerjasama tu, mungkin tak ada itulah kan, ada certain countries. Ini you kena tengok keadaan semasa, dan sebab keadaan semasa sekarang ni very volatile. Mana volatile ni dia boleh ubah sekejap mata kan. Mungkin berlaku perang. Sebelum Ukraine dengan Russia punya war tu dia lain kan. Bila dah berlaku dia jadi lain. Bila berlaku lagi China and Taiwan ada. So sekarang ni zaman yang sangat kita tak boleh expect macam banjir kan. Dia okey tapi berlaku yang macam kat Kuala Berang. Saya belah area mana kan, parents saya, tapi tak ada saudara ramai kat macam sekelip mata je you pergi balik tempat kejadian tu, yang Allah sangat menyayat hati kan. Memang tempat yang you pergi, kata you plan nak pergi rafting, saya ingat saya nak plan sebelum Ramadan sebab ada lecturer dah pergi, dia memang view sangat cantik. Dia akan ambil masa lah months to recover. Dia ada package apa entah, dia tak hakor untuk orang-orang makcik macam saya, dia ada sedia makan. Memang very nice lah kan. Nak plan 1 week before kata. Tapi benda sekarang ni boleh berlaku sekelip mata. That is the issue of uncertainty lah in the, kalau benda melibatkan finance and economics, sangat tu lah. Bila dia melibatkan government punya semua kan. Jadi you kena update dengan current issue. Mungkin soalan final nanti saya akan update dengan current issue sekarang ni kan. Cryptocurrency apa yang legal. Sekarang ni ada undang-undang yang berkaitan
digital punya tu kan. Banyak-banyak isu yang latest. In fact, dekat Malaysia muka different dekat textbook yang US ni. Tapi saya akan maklum lah, you kena study apa. Okay. Dia macam lebih pada isu-isu ni lah. Sebab kadang you baca textbook tu dah sebelum COVID lagi ataupun jadi ada isu dah tak berapa relevan dah. Contohnya. Market imperfection ni dari segi maklumat. Kan? Maklumat maknanya parties yang involved dalam financial market tu. Jadi orang maklumat tak sama. Limited regarding the credit worthiness of the borrowers. Katakan bank dia nak bagi pinjaman pada borrower, dia kena ada biasanya dia ada appoint credit officer lah. Kelayakan dia ni, track record dia apa-apa kan. Kalau company government pun kan, kalau you nak bagi pinjam kat orang, you nak pastikan balik you dapat balik duit you dengan keuntungan kan. Itu. Jadi kalau you baca ni subjek, kadang-kadang you banyak guna common sense juga. Kemudian financial institution, the role of depository institution. Depository institution yang ambil deposit atau ambil wang daripada public. Dia boleh jadi bank, savings institutions. Tapi kalau nak senang, you panggil bank institution, banking institution. Tapi dia sebenarnya melebihi daripada, ada setengah institution dia ambil deposit daripada, dia bukan bank pun. Okey, nanti kita pergi. Ini saya cover dekat assignment. So kadang-kadang kita tak boleh tahu maklumat kalau kita as individu dan dia melibatkan kos pada kita kan. So ada pihak kerja dia memang yang itu, so kita bayar dia untuk buat kerja tu. Kan? Kalau you nak invest, kadang-kadang you ada broker, dealer kan. Sebab macam saya invest dekat mana-mana, saya ada yang you boleh trust, boleh tak check untuk saya? Contohnya saya ada kan, seorang dia ustaz FKI. Tapi he's very good in finance. Dia pernah kerja kat bank dan dia memang bagi saya dia reliable lah. Kalau duduk masa, tapi saya silap masa COVID awal-awal dulu dia kata, Dr. Zu belilah ni, harga tengah merudum. Saya macam takut nak keluar banyak-banyak saya pun dia kata saya pun rupanya lepas masa harga jatuh tu kita takut lah kan. Rupanya lepas tu harga naik gila-gila. So ramailah boleh ni. Saya pun dapat berapa ribu pun menyesal rasa. Kalau tahu. Masalahnya you predict the future, benda yang you tak tahu. Jadi ramai orang buat untung masa awal tu kan, harga stok saham mutual fund banyak jatuh. Jadi untuk orang, kalau you ada extra tu cash liquid, kalau ada liquid you boleh beli, then tunggu je sekejap, harga naik you boleh jual. Tapi kalau kita jangan tamak. Bila tamak tu lah, tak nak jual lagi, tak nak naik lagi, nak banyak lagi lah harga turun. Gitu. Tapi kalau you beli masa harga tinggi, itulah harga tak naik sangat. Kan? Masa awal dulu saya dia dah bagi tahu saya dah tu, tapi kadang takut, kita tak tahu kan. Kita macam it's the right time to buy. Tapi macam saya kata saya tak berani lah, nanti habis lah. Beli sikit-sikit je. Contoh gitulah. That is about the risk in financial markets. You kena berani tak berani. You kena berani untuk hilang lah. Dan kadang you boleh ni lah, ada risiko, dan you kena ada pengetahuan. Yang itu paling penting dia. Kadang-kadang orang kata, you join ni kaya. Kadang-kadang dia orang ni kaya bukannya sebab main stock market. Sebab dia orang buat seminar-seminar, dia orang charge mahal-mahal. Kaya sebab menjual idea untuk kaya tu. Okey, saya cukuplah hidup seadanya kan. Depository, okey. Yang inilah. Nanti you boleh baca kalau ni. Dia ni commercial bank, institusi, deposit. Bank, saving institution, kalau kita ada macam institusi tabungan macam tabung haji, Akatan Tentera, lembaga tabung Akatan Tentera, dia pun ada tabungan dia, ada banyak. Tapi dia bukan bank, dia orang ada macam itu. Yang ini kredit mungkin ni dekat US lah, dekat Malaysia we have that. Bank pun dia banyak jenis. Kita ada foreign bank, investment bank. Dulu macam bank dah lama lah. Kita ada Islamic bank. Kalau dekat US tak ada. Dekat UK ada. US memang tak ada Islamic bank apa gitu.
Sebab this textbook is from US. Yang ini yang non-depository, maknanya dia tak collect, dia bukan melibatkan, kalau depository dia ambil duit daripada orang macam bank kan, memang you ada pihak, macam kita pergi simpan duit kat bank, kita buat pelaburan bank, tengok jenis bank lah. Kalau you pergi dekat Al-Rajahi, dia bukan bank yang ni, dia hanya bank orang kaya, dia orang melabur. Tapi bank dia collect the money, then dia juga buat pelaburan juga. Ini non-depository, ini finance company, mutual fund, securities firm, insurance. Kita akan cover insurance company. Kalau kat Malaysia, we have Takaful lah. Kita ada ni pension funds, macam EPF atau ni kumpulan wang yang government amanah dia lah, kan? Kalau yang ni EPF lah kalau kat Malaysia, kan? KWSP. Comparison of rules among the financial institution. Ni dia facilitate the flow of funds lah untuk okey, ni dari segi ini surplus, deficit lah. Dia boleh jadi corporation, government agency, company, funds, business organisation, boleh buatlah ke. Lepas tu individuals atau household. Basically you buat corporation, government, foreign firm pun boleh, household or individual. Maknanya unit tu siapa? Pihak yang terlibat tu dia panggil units. Ni pun sama juga sebenarnya. Individu pun boleh ni, kan. Dia akan deposit, dia akan purchase securities ni. Dan this is the financial institution lah yang terlibat dalam financial markets, kan. Yang ini bila ini insurance ataupun takaful, kan, you akan bayar monthly punya premium. Yang ini untuk pension funds. Dia ada contribution setiap bulan, kan. Macam saya tak ambil saya tak ambil EPF, saya ambil pencen. Tapi government, tapi tu kan kalau orang yang private dia dia ada EPF punya. Lepas tu macam dulu saya ada ambil yang private EPF. Dia untuk yang ambil pencen, tapi dia boleh ada bank ada buat juga. Maknanya ini adalah untuk simpanan masa hari you tu lah. Okay. Kadang student pun dulu boleh start ada back offer. Tapi bila tu dia asyik rugi. Saya ambil CIMB macam asyik rugi. Betul, macam saya sangat tak puas hati lah. Masa dia launch tahun 2000, lama dah lah. Tapi asyik rugi. Macam makan modal. Jadi saya macam tak puas hati lah. Tahu dia invest kat mana duit tu. Itulah. Household ni macam isi rumah, dia macam individual isi rumah ni, kan. We save it as ni kalau household individuals, kan. Financial exhibit ni cakap apa ni? Ini dia punya ni lah. You boleh tengok ni financial institution ni apa. Dia punya sources of fund dengan users of fund. Maknanya untuk commercial bank apa sumber dia punya dana dia, apa dan macam mana dia guna dana tu. Dia dapat duit dari siapa untuk setiap ni. Kan? Credit unions dia dapat deposit, lepas tu dia panggil depository, dia dapat deposit daripada ahli dia. Lepas tu dia bagi loan pula dekat ahli lain, kan. Dia deposit. Mungkin ada ahli tiba ni you nak ni, kan. Macam dia kumpulkan, dia pull the fund, dia kulit-kulit yuran ahli tu. So mungkin ada ahli yang nak pinjam duit dalam amount tertentu, dia bagi balik dan dapat keuntungan lah untuk persatuan. Tapi yang ini kena ada peraturan dia, kan. Dan ni dekat Malaysia tak berapa sangat lah. Sebab yang ini takut dia panggil you collect wang, kan. Kena ada, dia bahaya juga, kan. Tetapi dia ada macam crowdfunding, istilah. Dia actually you mengutip dana lah. Ada persatuan bekas-bekas guru, kan. Persatuan koperasi. Ada koperasi apa. Tapi dia akta koperasi ada. Kalau you collect saja-saja kat kampung tanpa ni, boleh kena tindakan undang-undang lah. Basically yang ni you kena baca
financial institution ni apa jenis dia, macam mana sumber dia, sources of fund dan users of funds. Tu je. Kalau tak faham boleh tanya saya. Kalau insurans you boleh tahu kan, insurans dia akan dapatkan premium daripada contributor dia kan. Macam saya beli Takaful kan. Saya baru tukar. Sebab ada ni. So ni lah. Lepas tu dia dah dapat duit, insurance company pun dia akan beli long term government or corporate security untuk dia. Tu dia punya pelaburan dia. Okey, kemudian ni tak ada ni structure. Okey, this is systemic risk. Okey, systemic ni macam ni kan pandemic. Mula-mula dia start apa? Dia ada istilah. Sebelum pandemik ada apa panggil? Lepas pandemik, endemik. Apa dia? You tahu tak? Tak mari. Macam COVID kan? Sebelum dia jadi pandemik, kita panggil dia apa? Siapa tahu? Google. Ke tidur belaka? Epidemik. Epidemik kan? Epidemik, pandemik, lepas tu endemik kan? Start 1 April ni kita slowly dah melalui fasa endemik. Semua border dibuka kan? Maknanya dah biasa. Cuma kita kena jaga je lah. Endemik. Apa dia? Epidemik, pandemik, endemik. Pandemik lah sekali, madam. Ya. Sistemik ni macam pandemik lah. Dia tapi dia dalam bentuk bukan virus lah. Dia dalam bentuk masalah kewangan. Sistemik yang menyeluruh. Contohnya yang subprime crisis yang asal daripada banyak negara collapse kan. Negara bankrupt, contohnya Greece yang paling ni, Spain. Negara boleh bankrupt because of this systemic risk ni. Dia virus dalam bentuk kewangan lah. Collapse-nya, runtuhnya negara, orang mogok di jalanan, orang tak ada kerja, sangat teruk lah. Ni ada a few countries dia memang collapse ataupun dia bankrupt. Jadi kita harap negara kita insya-Allah tak ada harap sangat. Systemic risk is defined as the spread of financial problems among financial institutions and financial markets that cause a collapse in the financial system. Dia ada problems tu dalam bentuk sebab-sebab lah. Dan ada sebab lah. Dalam kalau kita kata virus lah, mungkin ada ni yang menyerang institusi kewangan, pasaran kewangan sesebuah negara, a country or a nation dan menyebabkan sistem kewangan dia runtuh. Ini berlaku asalnya daripada mortgage default, dia bagi loan pada orang sebenarnya tak mampu pun asalnya. Benda tu dia dah 2 tahun sebelum runtuh tu dah berlaku dah. Credit over credit sebenarnya kan. Dia ada cerita, nanti kita akan cover lah sikit. Nanti dalam buku ada cerita tu diterangkan. Mortgage defaults. Dia panggil orang yang tak mampu tapi you bagi pinjaman. Lepas tu syarikat pinjaman dia bagi banyak, bagi lagi pinjaman. Tu dia panggil subprime, secondary loan. Subprime ni macam secondary lah. Primary kan, sub kepada primary. Secondary lah, secondary loan. Maknanya first assessment tak lepas. Tapi because of nak bantu sektor hartanah ni dan bank pun bagi pinjam. Bank kecil bagi pinjam melebihi hak keupayaan dia. Dan bank-bank ini dijamin oleh syarikat, oleh dia ni yang ni lah collapse, yang beratus tahun pun collapse. Insurance company collapse sebab semua pinjaman itu dijamin oleh insurance. Banyaklah. Dia ada rentetan cerita dan in fact dia ada movie yang bagus, tajuk apa saya pun dah lupa, berkenaan dengan inilah krisis ni dan cerita dia best. Tak ingat tajuk.
last year saya tengok ada 2 kali, tak ingat betul tajuk ni. Menggambarkan macam mana collapse-nya sistem ni. Okey, inilah. Dia guna short term loan, kadang dia finance untuk ni. You tak balance you punya operation tu. Banyak benda kan, macam mana audit ni banyak melibatkan pihak, dia tak buat kerja sepatutnya. Governance, banyak benda lah. Debt on debt, bila macam you letak ni dah terlalu besar, jatuhnya habis. Pum. Dia dipanggil bubble burst kalau dalam istilah economics. Dia bubble, semua bubble ni kosong. Bubble. Bila bubble burst, pum. Kan, bila buih tu kan. Okey. Ni masa ni banyaklah orang boleh bunuh diri kan. Macam mana ada orang yang tu boleh bangkit. Banyak kisah-kisah lah. Yang ini, okey, dia ulang balik lah ini. Sistemik ni. Nanti kita ada yang ni. The credit financial institutions are subject to systemic risk because they commonly invest in the same types of security and similar exposed to condition. Nanti kita boleh tengok macam mana berlakunya. Price of those decline substantially. Mendadak. Kalau slowly tak apa, gradually tak apa, substantially ni maknanya ni harga dia RM60, tiba-tiba sebenarnya benda tu dah ada signals, cuma kita avoid the signals. Macam mana audit firm tak boleh, big five audit firm tak boleh detect, sebab berlaku benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kan? Tiba-tiba boleh daripada RM60, esok jadi tinggal RM1. Contohnya. The credit crisis ni, dia start 2006-2007 ni, 2007 dan ni, 2008 yang dia punya top lah, peak. How massive mortgage defaults can cause a major collapse in the prices of mortgage-backed securities. Nanti belajar ni, and equity securities, which are investment commonly held by many types of financial institutions. Sebab cuma produk-produk kewangan ni lah yang bila melibatkan dia default, orang tak boleh ni, default, asalnya orang tak boleh bayar, dia rented, dia panggil chain effect. Lepas tu kalau contagion effect, contagion dia narak. Contagion ni melibatkan macam spread, melibatkan virus kan, domino effect. Nama-nama tu menunjukkan tahap berat the effect tu. Contohnya harga minyak naik, harga teh tarik pun naik. Dia ada chain effect, kesan rantaian, contagion effect, domino effect. Contagion ni memang melibatkan negara dah dalam skala yang masif. Itu maksud dia itulah. Okey. Itu je. Saya rasa setakat ni saja. Okey. Ada apa-apa? Okey, Doktor. Rehat kejap. Dan yang ini saya nak you baca, yang ini kalau you ada buku, you boleh baca buku. Dan baca juga slide buku Miskin. Ada 2 slide. Yang ni slide. Ada saya bagi semalam, dan juga ada 2 chapter tapi dia berkaitan dengan overview of ni. Jadi untuk you. Hello? Ya, Doktor. Sekejap nak habis dah kelas ni. Kejap turun. Tinggal je lah kat kereta. Boleh sekejap lagi turun. Okey, kejap saya share kejap. Ada 2, yang ini chapter 1 dan chapter 2 untuk ni lah, why study financial markets and institution. Jadi you baca. Nanti akan ada soalan MCQ lah untuk
Doktor. Doktor? Doktor termute. Doktor tak dengar. Tak dengar ke? Alamak, membebel. Yang ini chapter 2 pasal financial system. Ini untuk ni lah. Tak banyak pun. Ada 70 slide. Baca je. Tapi soalan MCQ lah. You tengok, you scroll. Tapi ini soalan untuk test 1. Saya akan cover topik 1 saja. Ni you baca slide yang textbook tu kalau you boleh baca untuk chapter 1 lah. Slide tu. Untuk Mishkin tu you tengok dua chapter 1 and 2. Kalau dekat Euclid tu saya ada masuk Gitman juga. Benda yang sama lah. Flow of fund tu you untuk lebih faham lah kadang bila you baca tu. Slide tak banyak pun dalam bentuk point. Okay je. Bagi saya paling lewat hari Isnin pagi ya untuk list kumpulan. Letak type dalam Word. Kumpulan group 1. Lepas tu letak dalam nama nombor metrik lah. Lepas tu yang nombor first tu saya assume ketua lah. Group 1, group 2 sampai habis. Lebih daripada 10 lah ada group kan. Lebih 15 ni. Okay, you finalize ni. Kalau belum finalize jangan hantar ke saya lagi. So kelas rep nanti tolong boleh hantar, boleh post dekat group Telegram lah untuk yang list group yang dah finalize. Untuk detail lain-lain saya akan bagi tahu dari semasa ke semasa. Jadi untuk next week kita cover topik equity market. Topik equity dengan debt market tu, debt dengan mortgage tu actually kita cover, saya pun tak ingat. Dia bagi equity tu kita cover untuk final. Ada dua topik tapi kita cover ikut tu dulu. Lepas tu baru kita cover topik untuk test tu. Derivative market. Sebab derivative ni cover awal-awal dia macam pelik lah. Dia patutnya equity dulu, stock market dulu, lepas tu debt and mortgage. Boleh? Okay. Boleh doktor. Nanti saya akan post recording. Mungkin ada benda yang unnecessary tu you boleh cepatkanlah recording tu kan. Tak tahulah rupa macam mana recording. Tapi you ambil benda yang bagus je lah kan. Yang tak ni abaikan. Okay, kalau ada apa masalah, kalau you segan nak bagi tahu kat kelas, boleh PM saya. Tapi kalau nak message, saya prefer WhatsApp lah. Takut yang Telegram saya tertinggal. Tapi kalau you nak hantar kat Telegram kan boleh. Tapi kalau saya tak jawab, you boleh remind saya lah. Okay. Saya rasa tu setakat saja. Mohon maaf lah. Kalau ada apa-apa kurang, insyaAllah. Okay. Tak ada apa dah kot. Boleh tutup lah. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan untuk non-Muslim boleh tafakur apa kan. Macam, tak ada lelaki ke kelas ni? Kemal, Lokman. Ada berapa orang lelaki BAC 6. Ramai tak? Ada lelaki kan? Tadi dengar suara lelaki kan? Ada. Ada berapa orang lelaki Lelaki. BAC 6. Tak ingat Lebih lah. kurang 12 orang doktor. Daripada yang dekat 100 ni 12 orang je? Lebih kurang. Kami nak pupus. Amboi. Betul tu doktor. Pupus tak pupus pun. Kelahiran ramai tapi tahu pergi mana. Okey. Aman doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Salam doktor. Salam doktor. Thank you doktor. Salam doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Okey, assalamualaikum.